wa ta'ala. Jadi sama-sama kita menjaga hati kita, mengikhlaskan niat kita di dalam menghadiri majlis ilmu pada saat ini. Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan pintu-pintu ilmu kefahaman kepada kita semua. Diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan segala ilmu yang telah diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, dalam beg bawah tu ada kitab ni, boleh carilah dalam saya punya beg tu. Macam-macam ada tu, bukan kitab je ada, macam-macam ada. Sambil-sambil tu kalau ada lah yang nak bantu-bantu, boleh nak beli-beli boleh, insya-Allah. Baik, sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Malam ni kita sambung muka surat huraian sifat yang ke berapa? Ke-6. Huraian sifat yang ke-6, tapi kita dah baca minggu lepas. Dah baca separuh. Betul? Jadi malam ni sambungan ni mana? Dan dalil atas satu Tuhan. Situ. Situ. Muka surat 47 sahabat 47. Muka surat 47. Ustazah, terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, edisi Rumi, muka surat 40. Berapa tadi? 47. Muka surat 47. Huraian sifat wahdaniyah, wahdaniyah tak habis lagi. Tiga puluh 38. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, mungkin yang dah ada kitab boleh standby Sambung-sambung lah. Tak apa ngaji tebuk-tebuk, nanti lama-lama dia akan bersambung. Tebuk sini sikit, nanti lama ditembung insya-Allah. Terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Dan dalil atas satu Tuhan. Muka surat 47. Sahabat jumpa tak? Muka surat 47. Alhamdulillah. Dan dalil, apa arti dalil? Bukti yang menunjukkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan dalil atas, makna dalil ni makna bukti yang menunjukkan. Apa hukum mengetahui dalil-dalil tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni? Apa hukum dia? Mempelajari dalil-dalil tu tadi. Apa hukum dia? Mengetahui dalil-dalil tentang kesempurnaan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Apa hukum dia?
wajib. Mengetahui dalil-dalil bagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah ni hukumnya wajib. Apa erti wajib? Perkara yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang putus. Perkara yang diperintahkan oleh Allah sebagai perintah yang putus, yang muktamad. Surat menyurat tidak dilayan. Tak ada tawar-menawar. Faham? Itu maksud wajib. Bila sebut wajib, perintah yang muktamad daripada Allah ke atas kita mukallaf. Siapa pun tak boleh meninggalkan, meskipun kita ahli maksiat, tak boleh meninggalkan perkara wajib. Contohnya macam solat. Kasih Ustazah, murah rezeki selalu, rohani jasmani, zahir batin, insya-Allah. Apa tadi? Wajib. Jadi wajib ni perkara yang tak boleh siapa pun. Contohnya macam solat. Siapa pun kena solat. Meskipun kita ahli maksiat, wajib solat. Faham? Siapa pun kita, bila sampai waktu solat, kena solat lah. Meskipun seorang tu peminum arak, pejudi, pezina, dedah aurat, anak yang derhaka, isteri yang derhaka, suami yang tidak menjalankan tanggungjawab kepada anak isteri, wajib solat. Tapi solat, maksud solat di situ solat yang didirikan dengan sebenar. Solat yang didirikan dengan mengikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang zahir dan yang batin. Solat yang didirikan dengan ilmu, pengetahuan, kefahaman. Apakah perkakas-perkakas yang penting ada di dalam solat tu, agar solat yang kita dirikan tu termasuk di dalam kata solat yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Hendaklah kamu solat seperti mana kamu melihat, yakni seperti mana kamu mengetahui aku solat. Maka solat yang macam ni lah nanti yang akan mengubah kita daripada jahat jadi baik. Yang memiliki hati kotor jadi bersih. Solat yang macam ni lah, yang betul syaratnya, yang betul rukunnya, yang betul ikhlasnya, yang betul i'tiqadnya, yang betul khusyuknya, yang betul khudu'nya, yang betul tawaduknya. Faham tak? Jadi meskipun contoh dia seorang peminum arak, tapi dia solat berkualiti. Solat dia berkualiti. Maknanya dia belajar tentang solat, dia faham selok-belok tentang solat daripada A to Z. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang mengesahkan, apa yang membatalkan, mana yang sunat, mana yang wajib, mana rukun qauli, mana rukun fi'li, mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang sunat. Serta hatinya ikhlas, dia faham apa tu ikhlas. Kemudian dia tahu bagaimana nak menolak sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit yang ada dalam hati yang boleh menjadi asbab solatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Makna si peminum arak tadi, dia mendirikan solat berdasarkan ilmu. Insya-Allah lambat cepat dia akan tinggalkan arak tu. Sebab Allah dah janji sesungguhnya solat itu mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang mengumpat akan berhenti mengumpat. Yang dedah aurat akan berhenti dedah aurat. Yang bergaul bebas akan berhenti daripada pergaulan bebas dia. Yang berzina akan berhenti daripada perzinaan dia. Yang berdengki akan berhenti daripada Kenapa tadi? Faedah, manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada solat. Tapi syaratnya solat apa tadi? Yang didirikan dengan sebenar. Jadi kita kena belajar hukum solat betul-betul. Kalau solat yang kita dirikan tu solat yang tidak berkualiti, solat yang tidak menempati syaratnya, rukunnya, boleh jadi syaratnya tak cukup tapi kita solat juga. Boleh jadi rukunnya tak cukup tapi kita solat juga. Boleh jadi ikhlasnya tak ada, boleh jadi akidahnya sesat. Bila solat juga, maka tak dapatlah kesan dan faedah yang Allah janji tu. Mustahil Allah mungkir janji. Betul? Mustahil Allah mungkir janji, kerana mungkir janji ini sifat kekurangan. Maha suci zat Allah daripada kekurangan. Sebab tu siapa pun kita sahabat, siapa pun kita, wahai teman-teman, wahai kawan-kawan, wahai rakan-rakan yang dikasihi oleh Allah, insan pilihan Allah, siapa pun mesti sembahyang dan mesti belajar ilmu tentang sembahyang. Jangan kita sembahyang dalam keadaan mengikut, semata-mata meniru-niru perbuatan orang lain.
cerita solat ni banyak ilmu yang berhimpun dalam solat. Nak solat mesti belajar fiqh. Fiqh ni lah yang mengajar kita apa syaratnya, apa rukunnya. Betul? Mandi wajib macam mana, ambil wuduk macam mana, bersuci daripada hadas besar dia kecil, haid macam mana, nifas macam mana, istihadah macam mana, wiladah macam mana, nak tayamum macam mana, apa yang membatalkan solat, apa yang makruh dalam solat, apa yang sunat dalam solat, apa yang wajib dalam solat. Itu peranan ilmu fiqh tadi. Belajarlah fiqh Syafi'i, jangan belajar fiqh Hanafi, Hambali, Maliki tu. Kecuali orang yang bermazhab Hanafi lah, dia belajarlah fiqh Hanafinya cara solat. Kalau kita dah sini, majoriti di Asia Tenggara ni bermazhab Syafi'i, belajarlah syariat ataupun ilmu fiqh yang dibawa, diajar oleh Al-Imam Syafi'i. Jangan belajar yang lain. Faham tak tu? Okey. Kemudian ilmu apa lagi? Dalam solat, wajib tak ikhlas solat? Wajib. Macam mana nak menghasilkan ikhlas? Ikhlas datang sendiri ke? Dah, kena cari. Nak cari kat mana? Dalam ilmu mana? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang akan mendidik hati kita, mengajar hati kita. Sebab ilmu tasawuf ni dia ilmu yang nak menceritakan tentang kelakuan hati. Hati kita ni dia ada kelakuan. Sama macam zahir kita. Zahir kita ni ada yang berkelakuan baik, ada yang berkelakuan tidak baik, yang ada yang berakhlak baik, ada yang tidak berakhlak baik, kelakuan zahir kita. Maka hati pun macam tu, hati pun demikian. Jadi ilmu tasawuf ni nak mendidik, nak membimbing perjalanan hati tadi, agar hati kita itu berjalan dengan betul. Agar hati kita berjalan lurus juga seperti mana zahir. Jadi di situ nanti daripada ilmu tasawuf itulah dia akan mengerti, memahami apa itu ikhlas. Dan dia akan tahu bagaimana cara nak merawat hati yang tidak ikhlas dalam ibadat. Macam mana nak menolak bisikan nafsu, bisikan syaitan yang mengajak supaya jangan ikhlas dalam ibadat dan sebagainya. Itu peranan ilmu tasawuf tadi. Sebab dalam solat mesti ikhlas. Kemudian selepas daripada solat, nak kena jaga tak pahala solat tu? Nak kena jaga tak pahala solat? Pahala solat boleh hilang tak? Boleh. Maka kita kena ada ilmu pula macam mana cara nak menyelamatkan pahala-pahala daripada solat yang kita dah buat tadi. Maksudnya apabila solat tu dah didirikan dengan syarat yang betul, rukun yang betul, keikhlasan yang betul, makna dia layak mendapat pahala. Dia layak mendapat pahala kerana itu di antara janjian Allah. Orang yang beribadat akan diberi pahala oleh Allah. Maka pahala solat kita ni, wahai sahabat yang dikasihi Allah, dia belum pasti kekal. Dia belum pasti kekal. Belum semestinya, tak semestinya pahala-pahala yang kita dapat ni kekal sampai kita bawa balik akhirat. Seandainya kita tidak ada ilmu bagaimana untuk menjaga pahala-pahala tadi, maka pahala ni akan binasa. Kumpullah banyak macam mana pun dia boleh binasa. Contohnya asbab apa? Contohnya asbab lidah kita. Asbab lidah kita, kata Imam Ghazali, lidah ni kadang-kadang dia cakap 2, 3, 4 patah perkataan je, akibat dia membinasakan pahala ibadat yang dah dibuat berpuluh tahun. Asbab lidah yang bercakap 2-3 minit aja boleh menjadi asbab terhapusnya sekalian pahala ibadat selama berpuluh-puluh tahun. Maka kita kena ada ilmu bagaimana nak memelihara pahala tadi, agar dia duduk dalam keadaan selamat dalam bakul amal kita, supaya nanti kalau bawa, bila turun dalam liang lahat, bawa sekali. Kalau tak nanti habis nak bawa apa dekat dunia lagi, dah habis dah pahala tadi. Sebab kita tak pandai jaga. Boleh jadi kita pandai cari je tapi tak pandai jaga. Sama macam cari duit kan. Ada orang pandai cari duit tak? Ada orang pandai cari duit tapi dia tak pandai jaga tu. Tak pandai jaga duit, dia membazir. Ataupun dia letak entah mana-mana duit dia, tak habis kena kebas. Jadi kena pandai cari duit, kena pandai simpan supaya tak dirompak. Pahala pun macam tu, lebih, dan kena pandai cara menjaga pahala tadi. Kalau tak, habislah kita. Nanti kita perasan macam banyak pahala bawa balik, rupa-rupanya balik tangan kosong, bawa dosa je, na'udzubillah. Jadi itu macam mana tu nak menyelamatkan diri kita tu? Dalam ilmu tasawuf lah tu. Itu peranan ilmu tasawuf tu. Tu kerja ilmu tasawuf tu.
Dia akan mendidik macam mana nak menjaga hati, macam mana nak menjaga hati yang tak ikhlas, macam mana nak menghasilkan ikhlas, macam mana nak jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala-pahala yang banyak tadi. Dan akidah yang betul, apa hukumnya? Memiliki akidah yang betul, apa hukumnya? Wajib. Maka macam mana nak menghasilkan akidah yang betul? Inilah dia. Inilah dia kitab dia. Inilah di antara kitab dia yang nak membicarakan ilmu tentang akidah, pegangan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah khususnya. Sebut je sembahyang tapi berhimpun beberapa jenis ilmu. Tajwid. Wajib belajar tajwid. Kerana dalam solat wajib membaca dengan betul, khususnya rukun qauli. Jangan baca sampai salah makhraj yang boleh mengubah makna. Wajib baca dengan betul. Maka mau tak mau kena belajar tajwid. Jadi berhimpun berapa ilmu tu? 4 ilmu berhimpun dalam paling kurang lah. Paling kurang bukan 4 je. Paling kurang, paling tidak. Fiqh untuk tahu syarat rukun sah batal. Tauhid untuk akidah yang betul. Tasawuf untuk menghasilkan ikhlas dan menjaga pahala ibadat. Satu lagi apa? Tajwid. Okey, habis. Dan dalil atas satu Tuhan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir. Ini namanya dalil akli. Dalil akli. Satu lagi dalil apa? Dalil nakli. Dalil nakli makna dalil, makna bukti yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hadis Nabi, kita bawa jadikan dalil, jadikan bukti. Kita ambil ayat Quran, kita jadikan bukti. Itu namanya dalil naqli. Tapi sekarang ni musannif kita bukan nak bagi nak menerangkan kepada kita dalil naqli, dia nak bawa dalil akli, dalil akal. Sebab dalil naqli, dalil Quran dah ada dulu depan tu. Wa ilahukum ilahu wahid ataupun qul huwallahu ahad. Tu dah ada dalil naqli dah. Ni dalil akli pula. Lagi banyak dalil, lagi banyak bukti, lagi bagus, lagi mantap, lagi kejap, lagi teguh akidah kita. Sebab dalil ni diserupakan seperti tempat kita berpaut. Dalil ni tempat kita berpaut. Kalau banjir tu, makna kita, kalau banjir besar tu ada tempat berpaut. Kalau tak ada dalil ni, ibaratnya tak ada tempat berpaut. Kalau datangnya serangan-serangan akidah, hanyut kita. Mungkin permulaan dia boleh bertahan, tapi kalau lama-kelamaan diserang pagi, petang, siang, malam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tak mustahil akidahnya boleh berubah. Sebab apa? Dia beriman dengan Allah tanpa dalil. Makna dia tidak ada pegangan, tak ada tempat berpegang. Sebab itulah kata ulama, mempelajari, memahami dalil ini juga hukumnya wajib, mesti. Bila ada dalil, insya-Allah akan teguh akidah. Cakaplah macam mana, hasudlah macam mana, insya-Allah dengan izin Allah takkan berubah akidah kita. Itu fungsi dah. Sebab kita ada bukti. Dalil ni makna bukti. Ni bukti dia. Ni bukti yang Allah ada. Ini bukti yang Allah tak serupa dengan makhluk. Ini bukti yang Allah tidak bertempat. Ini bukti yang Allah tidak berpihak. Jadi hasudlah macam mana, cakaplah macam mana, pusinglah macam mana, tetap takkan berubah. Kenapa tadi? Ada dalil. Itulah penting dalil. Ini nak belajar dalil, tapi ini dalil akli namanya. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu dalilnya ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan esa. Jadi sekarang ni kita tak nak huraikan dah esa tu. Sebab minggu lepas ataupun minggu sebelum tu kita dah huraikan. Betul? Esa atau bersatu ataupun tunggal dengan makna Allah Ta'ala tu satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Dengan makna menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada zat, sifat dan perbuatan Allah. Dah habis hurai dah hari tu. Jadi kita tak nak ulang selalulah, nanti buang masa. Hari tu kita dah ulang banyak kali. Nanti lain kali kita ulang balik, insya-Allah. Dalilnya ilah mana? Jika kita fikir, jikalau, jadi mari sama-sama sahabat, mari sama-sama kita gunakan akal kita sekejap, mari kita fikirkan dalil, fikirkan bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti bersifat satu, tidak boleh berbilang-bilang. Mana sifat berbilang-bilang pada Allah ni hukumnya
Mustahil pada apa? Mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Apa maksud mustahil akli? Kita dah bagi tahu dah. Hukum akal ada 3. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Wajib akli bermaksud perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, tidak boleh berubah menjadi tiada. Itu wajib akli. Contohnya ada Allah tu, zat Allah tu wajib. Zat Allah tu mesti ada. Tak boleh kita nak kata ada satu masa Allah Ta'ala tu hilang, ada satu masa zat Allah tu binasa. Tak, mustahil. Sebab adanya zat Allah itu wajib. Okey, lawan wajib apa? Mustahil akli. Apa maksud mustahil akli? Lawan bagi wajib tadi. Kalau yang wajib tadi perkara yang mesti ada sedia kala dan kekal selama-lamanya ada, tak boleh binasa, tak boleh tiada. Mustahil lawan bagi itu, iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada, mesti tidak sungguh, mesti tidak wujud, mesti tak boleh wujud, tak terima pada akal wujudnya perkara itu. Mana contohnya? Lemah bagi Allah. Contohnya sifat lemah bagi Allah ni hukumnya mustahil. Akal tak boleh terima, tak masuk akal ada lemah pada Allah. Tak masuk akal ada buta pada Allah. Tak masuk akal Allah bersifat dengan tidak faham. Tidak masuk akal Allah Ta'ala bersifat dengan tidak mengerti, tidak memahami. Itu sifat mustahil bagi Allah. Itu namanya mustahil. Dan satu lagi, harus pada akal. Apa maksud harus pada akal? Harus pada akal ni bermaksud apa? Perkara yang akal kita boleh menerima ada dan tiada. Boleh menerima ada dan tiada. Ni kita tahu, cadang untuk kawan-kawan yang baru nak belajar. Yang dah pandai, yang dah halim, tak apa. Ni kita cadang nak kongsi-kongsi dengan kawan-kawan yang sedang tercari-cari nak belajar ilmu tauhid, nak belajar ilmu usuluddin. Yang dah pandai, yang dah alim, tak apa. Kalau saya salah silap, tolong tegur. Kalau saya ada salah silap, tolong tegur. Baik. Jadi dalilnya mari kita fikir sama-sama. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan esa, akal kita fikir macam tu. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan esa ataupun tidak bersifat dengan satu, apa jadi? Apa yang akan jadi? Akal kita fikirlah, akal kita timbang-timbang, akal kita kaji selidik. Seandainya Allah Ta'ala itu bersifat dengan berbilang-bilang, betul tak? Sebab satu tu lawan dia apa? Berbilang-bilang, bukan satu lawannya dua. Faham? Satu lawan dia berbilang-bilang, bukan satu lawan dia dua. Baik sahabat-sahabat, harus pada akal. Contoh harus pada akal, kewujudan kita. Kewujudan kita ni, kejadian alam ini, hukumnya harus pada akal. Akal boleh terima kalau ada makhluk, akal boleh terima juga seandainya tidak ada makhluk. Andai kata besok kita hidup lagi, akal kita boleh terima tak kalau besok kita hidup lagi? Boleh. Kalau besok kita mati, akal kita boleh tak terima seandainya kita mati besok? Boleh terima. Itu menunjukkan hidup mati kita ni harus. Saya ada jual barang dalam beg kuning tu. Hukumnya apa orang beli? Hukum kawan-kawan beli apa hukum dia? Kalau wajib mesti beli, tak boleh tidak. Kawan-kawan, beli barang dalam beg tu bukan hukumnya wajib, harus. Nak beli pun akal boleh terima, baru cakap beli dah ada yang beli, alhamdulillah. Itu namanya harus. Ada yang beli, ada yang tak beli. Beli pun akal boleh terima, tak beli pun akal boleh terima, sebab benda harus. Alam ni benda harus, sahabat. Alam ni mungkin ni harus. Perbuatan kita, kelakuan kita, apa lagi, semua ni harus. Benda mungkin namanya makhluk. Yang wajib ada ni hanya Allah. Kita ni, alam ini, syurga, neraka, itu semua masuk dalam perkara yang harus bagi akal. Adanya alam akal boleh terima, tiada alam pun akal boleh terima. Dulu kan kita tiada. Asalnya kan kita tiada. Boleh tak terima? Boleh tak akal kita terima yang dulu kita tak wujud? Boleh tak? Boleh terima hakikat tak?
Akal boleh terima dah yang dulu kita tak wujud. Maknanya dulu kita tak ada, akal boleh terima. Sekarang kita ada kan? Akal boleh terima tak yang kita wujud sekarang? Boleh. Besok boleh jadi kita mati, besok boleh jadi kita binasa. Akal boleh terima dah? Boleh. Jadi itulah yang dimaksudkan harus bagi akal. Mudah-mudahan faham dah tu. Kalau yang wajib mesti ada. Kalau yang mustahil mesti tiada. Kalau yang harus boleh ada dan boleh tiada. Okey, kembali balik kita pada dalil tadi. Jadi akal kita fikir, seandainya Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan satu, nescaya jawabnya Allah Ta'ala itu akan bersifat dengan, ataupun Tuhan itu bersifat dengan berbilang-bilang. Makna banyaklah, 2, 3, 4, 5 tu berbilang lah. Okey, situ pun sebenarnya kita dah boleh jadikan dalil dah. Situ pun dah cukup jadi dalil dah sebenarnya. Situ pun dah boleh kita jadikan bukti bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ataupun Tuhan itu mesti bersifat satu. Tadi tu dalil lah tu, kita cakap macam ni. Seandainya Allah tu tidak bersifat satu, sudah tentulah Allah tu, Tuhan tu bersifat banyak, berbilang-bilang. Allah Ta'ala ataupun Tuhan bersifat banyak ni akal aku tak boleh terima. Kenapa pula akal kau tak boleh terima? Kerana telah nyata dalam Quran tu. Allah Ta'ala firman, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Maknanya bercanggah dengan apa yang kita fikirkan seandainya nak dihukumkan Allah tu dua. Bercanggah dengan dalil yang yakin tu. Dalam Quran Allah sebut Tuhan kamu Tuhan yang satu. Macam mana pula kita nak kata tadi kalau Allah Ta'ala tak bersifat satu, maknanya Allah bersifat dua, maknanya Tuhan ni ada dua. Akal tak boleh terima. Ada dua tu, akal tak boleh terima. Ada dua ataupun berbilang-bilang Tuhan, ada banyak Tuhan, akal tak boleh terima. Faham tak tu? Itu peranan fungsi dalil akli. Satu lagi, peranan fungsi peranan ataupun faedah mengetahui dan mempelajari dalil akli ni, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, di antaranya supaya kita boleh menerangkan kepada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis. Macam mana kita nak memberi kefahaman kepada orang yang tak percaya kepada Quran dan hadis tentang kewujudan Tuhan yang menjadikan alam? Adakah kita nak membacakan Quran dekat dia? Contoh, kita ada kawan yang bukan Islam. Contoh, dia tak percaya adanya Tuhan. Contohlah. Jadi macam mana kita nak membuktikan, nak menyatakan kepada dia bahawasanya Tuhan mesti ada, pencipta mesti wujud? Macam mana kita nak bagi dia faham? Dia tak nak terima pun peduli dia lah. Itu nombor 2. Kalau diterima, alhamdulillah. Paling tidak nak bagi dia faham, sebab dia waras. Kawan-kawan kita yang bukan Islam tu, dia waras ke tidak? Waras. Dia berakal tak? Dia berakal. Dia boleh beza tak yang betul dengan yang salah? Boleh, sebab dia waras. Kotor dengan bersih dia boleh beza. Betul dengan salah dia boleh beza sebab dia waras. Jadi takkan kita nak cakap dengan kawan kita tu apeng ke linggam ke, contoh, linggam, Tuhan mesti ada lah linggam. Apeng, Tuhan mesti ada lah. Buktinya, dalilnya, buktinya linggam, apeng, wa ilahukum ilahu wahid. Dia awal-awal lagi dah memang tak percaya macam mana kita nak bacakan Quran kat dia? Tapi kalau suruh dia berfikir, dia boleh fikir. Kita tanya macam ni, contoh, apeng, linggam, saya nak tanya awak, meja ni apeng, meja ni ada ke tiada? Lalu apeng dan linggam pun jawab, ada lah, tu kan ada tu. Okey, betul dah apeng, linggam, betul dah. Baik, saya nak tanya awak, apeng, awak percaya tak kalau saya cakap meja ni tidak ada orang yang buat? Kita tanya apeng dengan linggam tadi, apeng, linggam, awak percaya tak kalau meja ni, saya cakap dengan awak, meja ni tak ada orang buat, meja ni dia jadi dengan sendiri, tiba-tiba dia ada sendiri, tak ada orang yang buat, kamu percaya tak? Dia kata, lu gila. Lu gila, mana boleh, mesti ada orang buat. Dia cakap, nampak tak akal itu, akal. Mestilah ada orang yang buat meja ni. Mana boleh ada meja kalau tak ada orang yang bikin? Okey, lepas tu tanya lagi, awak percaya tak kalau saya cakap langit bumi ni ada? Memanglah ada langit bumi. Kita tarik dia sikit-sikit. Baik, awak boleh tak terima pada akal awak saya nak cakap langit bumi yang ada ni tak ada tukang yang buat?
Dia jadi macam sendiri, macam meja tadi dia jadikan sendiri. Dia kata, dia akan situ dia akan terhenti memikir. Tadi bila kita cakap meja ni tak ada tukang buat, dia tak boleh terima. Maknanya dia boleh faham. Ya tak, iyalah. Langit bumi ni pun ada, mesti ada yang buat. Yang buat itulah yang dipanggil tu Tuhan. Maknanya dia boleh faham cerita tu. Kalau dia tak sombong, dia akan terima. Kalau dia sombong, dia tetap menafik. Itu di antara faedah tadi. Itu di antara faedah dalil akli ni. Okey, habis. Terima kasih kalau ada sahabat yang beli barang tu, terima kasihlah. Dan dalil mana tadi? Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan satu, nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Oh, mana boleh, akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima kata Tuhan berbilang-bilang. Mustahil. Satunya mustahil sebab apa? Bercanggah dengan Quran. Tapi tak apa, ni kita bukan nak cerita pasal dalil Quran, dalil akal. Dia akan selidik sampai sehabis-habis ni. Jadi sebab tu dalam kitab ni sahabat, dalam kitab Misbah Munir ni, dalam 20 sifat tadi tu, wujud kidam daripada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ni, dalil yang paling panjang sekali adalah dalam bab wahdaniyah ni. Dalil yang paling panjang, huraian yang paling panjang sekali dalam bab wahdaniyah ni. Berapa muka surat tu? 1, 2, 3. Kalau tak silap tak habis lagi cerita pasal dalil. Tengok tu. 1 pipi, 2 pipi, 3 pipi, 4 pipi. 4 pipi. 4 pipi. Dalil. Bukti. Nak menunjukkan bahawa Tuhan itu tetap satu. Pusinglah kat mana pun. Konarlah kat mana pun. Baringlah kat mana pun. Wililah kat mana pun. Wikanglah kat mana pun. Tetap Tuhan tu satu. Tak boleh berbilang-bilang. Tengok dalil ni. Belajar dalil ni. Belajar slow-slow. Sebab tu saya kata kalau ada kitab tu terbaik. Kalau ada kitab tu terbaik. Kita boleh tengok balik. Dapat pula ada kawan kita, sahabat kita, Azman, tolong rakamkan live ni. Jadi sahabat-sahabat, biasanya Azman, kawan kita, Azman ni dia, ada Azman kata silap dalam ni, dia selalu rakam kuliah. Jadi kalau kawan-kawan nak, boleh minta kat dia, boleh DM dia. Azman, mana dia Azman? Azman munculkan diri. Ustazah Hyong pula, kereta api pula yang muncul. Jazakumullah. Tu yang jawab Azman tu. Azman, nanti tolong kongsi-kongsikan video kalau Azman ada rakam. Kalau ada kawan DM, nanti tolong bagilah. Kita kongsi-kongsi insya-Allah. Kita kongsi-kongsi. Makna kawan-kawan boleh dengar banyak kali. Jadi kalau ada kitab, nanti waktu-waktu free, waktu tak ada kuliah, waktu tak ada kerja, sambil-sambil mengopi ke, lepak tepi laut ke, tepi pantai ke, dengar balik sambil tengok kitab. Tak faham, ulang balik, dengar balik. Dia kena mengaji macam tu. Dia kena mengaji macam tu. Terima kasih. Alhamdulillah Azman. Terima kasih. Saya nak buat channel YouTube, tak sempat. Saya dulu ada channel YouTube, apa tajuk dia? Raudatul Jannah ke apa benda. Saya cari dah tak jumpa balik. Dah tak jumpa. Dalam tu dulu saya baru nak mula, baru bacakan kitab Musolli, baru baca kitab Faridatul Faraid, baru baca kitab apa. Baru 2-3 kali baca, lepas tu dah tak buat. Dah PKP ke apa benda, Covid ke apa benda gitu, langsung stop. Sebenarnya saya ada channel sendiri, tapi tak apa tu, sahabat kita Azman ada buat. Alhamdulillah. Terima kasih Azman. Allah sahaja yang membalas budi baik antum. Mudah-mudahan jadi jariah. Setiap kali orang yang mengulang kaji rakaman tu Azman, asbab kamu, semua pahala mereka dapat pada kamu. Alhamdulillah. Pandai Azman cari pahala lebih bagi saya sikit lah Azman. Pandai cari pahala lebih Azman. Mudah-mudahan jadi saham saya juga, amin. Siapa? Ada orang mengintai? Ada orang mengintai? Tak ada? Okey, sambung balik dalil. Tak apa, yang belum ada kitab boleh tengok dalam beg saya tu, rasa ada kitab. Bukan kitab je ada tu, kipas pun ada, kasut pun ada. Macam-macam ada kat dalam tu. Pandailah strategi marketing. Suruh beli kitab, nanti kan kawan-kawan buka, minyak wangi ada, kasut pun ada, handbag pun ada. Tu perangkap nama dia. Tak apalah, terima kasihlah sahabat. Makna antum beli tu, makna antum tolong saya tu, terima kasih.
Barakallahu fikum. Moga murah rezeki selalu. Zahir batin. Semua sahabat-sahabat semua tak terkecuali seorang pun tak beli pun sama masuk dalam doa tu. Okey. Maka, mana tadi? Tuhan itu berbilang-bilang. Setakat tu faham tak? Kalau Allah tidak satu, kalau Tuhan tidak satu, maknanya Tuhan itu berbilang. Sebenarnya itu dah mustahil dah. Tapi kita nak lanjutkan lagi dalil akal ni sampai puas hati. Sampai puas hati. Okey. Bila Tuhan tu dikatakan berbilang-bilang, bukan suruh i'tiqad. Jaga baik-baik, jangan tidur. Jangan tidur. Kang salah faham. Jangan tidur. Bukan suruh i'tiqad Tuhan tu berbilang. Tak, suruh fikir, suruh timbang, suruh kaji selidik dulu. Maknanya, boleh tak akal kita ni, yang waras ni, nak terima fahaman yang mengatakan Tuhan itu banyak, Tuhan itu berbilang-bilang? Boleh tak akal kita nak terima fahaman ni? Maka ni yang disuruh kaji, ini yang disuruh timbang-timbang dulu. Kalau nak tolak dengan Quran, dah tolak awal dah tadi kan, wa ilahukum ilahu wahid. Puas hati dah lah, tak boleh nak lawan dah lah, tak boleh nak bangkang dah lah Quran. Tapi ni nak fikir dengan akal. Sebab setan ni kadang-kadang dia boleh rosakkan akal kita. Syaitan, nafsu, iblis ni dia boleh rosakkan akal kita. Dia pusing kot situ, dia pusing kot situ. Nampak tak? Maknanya dia, contoh dia nak menyesatkan akidah kita. Dia nak kita percaya ni Tuhan ni boleh dua ataupun boleh tiga. Dia macam-macam strategi dia boleh pasang. Macam-macam strategi dia boleh pasang nak menyesatkan akidah kita. Walaupun tak terima sebulat-bulatnya, tapi apabila kamu dah meragui keesaan Allah, cukup dah merosakkan akidah. Cukup dah merosakkan akidah. Bukan suruh percaya Tuhan ada banyak, cukup ragu Tuhan satu, habis dah akidah. Tu. Bila turun daripada martabat yakin, turun kepada zon, daripada yakin turun kepada zon, yakin maknanya 100% hati, yakin Allah satu, turun jadi ragu-ragu. Jadi zon makna berat sangka. 99%, 1% dah hilang dah. Jadi kufur dah, na'udzubillah. Sebab tu setan nafsu ni dia kadang-kadang dia bisik begini, dia bisik begitu, bisik begini, dia nak meragukan. Cukup ragu sudahlah. Ingat sahabat, syaitan, nafsu, iblis, dia tidak berpuas hati kalau sekadar kita melakukan dosa-dosa besar. Dia tak berpuas hati. Bukan itu target dia. Target syaitan, target iblis bukan sekadar mengajak kita buat dosa besar. Dah apa target dia? Target dia nak merosakkan iman, nak merosakkan akidah. Kerana orang yang telah rosak iman dan telah rosak akidah ni tidak termasuk dalam janjian Allah. Allah dah pesan, Allah akan ampunkan segala dosa besar, berjudi, berzina dan sebagainya, kecuali apa? Mensyirikkan Allah. Memurtadkan kita, na'udzubillah min zalik. Bila dah murtad, dia akan tinggalkan. Bila seorang tu dah jatuh murtad, dia akan tinggalkan. Pandai-pandai kaulah jawab. Dia tak akan berpuas hati kalau setakat berzina, setakat dedah aurat, setakat berjudi. Dia tak puas hati lagi. Belum sampai dia punya matlamat dia. Matlamat dia nak memurtadkan kita. Na'udzubillah. Kalau kita tak hati-hati, kalau kita tak waspada, habis. Inilah sebab suruh belajar ni. Usaha nak mempertahankan akidah. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, asbab kita belajar. Bukan ilmu ni yang menjaga akidah kita. Hakikatnya cuma belajar ni asbab. Jadi apabila Allah Ta'ala itu Tuhan tu, seandainya Tuhan tu berbilang-bilang, sekurang-kurang bilangan itu 2, tak payah ambil 3. Tak payah kita nak bincangkan masalah Tuhan ada 3, ada 4, ada 5. Tak payah. Ambil 2 dulu. Mari sama-sama kita fikir. Kalau ada 2 Tuhan, boleh jadi ke tak boleh jadi? Boleh terima ke tak boleh terima?
Mari kita fikir sama-sama. Mari kita timbang-timbang dengan akal sama-sama. Tapi sebelum tu kena faham dulu erti Tuhan. Kena faham dulu maksud Tuhan. Ni saya nak bagi tahu ni. Bila sebut Tuhan dengan baik-baik, sifat Tuhan ni dia maha kuasa, satu. Yang kedua, apa yang dia kehendak mesti jadi. Apa yang dia kehendak mesti jadi. Itu Tuhan. Kalau dia nak lagu lain, jadi lagu lain, tu bukan Tuhan. Ataupun dia nak begini tapi tak dapat, tu bukan Tuhan. Ataupun dia tak nak tapi sampai kepada dia benda tu, itu bukan Tuhan. Tuhan ni kehendak dia mesti lulus. Itu sifat Tuhan. Kalau nak putih lah. Kalau dia kehendak hijau lah. Kalau nak biru lah. Kalau nak kuning lah. Itu Tuhan. Kemudian apa lagi sifat Tuhan? Tidak ada yang boleh menghalang kehendak dia daripada berlaku. Itu sifat Tuhan. Okey. Tu asas-asas dia lah. Kemudian dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada sesuatu secara umumnya. Okey, baik. Jadi cuba kita fikirkan, cuba kita timbang-timbang, seandainya ada dua Tuhan, sekurang-kurang bilangan itu dua. Tu. Makna paling kurang berbilang dua lah. 3 pun berbilang, 10 pun berbilang, 100 pun berbilang. Ambil 2 je dulu. Boleh jadi ke tak boleh jadi? Akal boleh terima tidak? Kalau andai kata Tuhan tu ada 2, akal boleh terima ke tidak? Tengok tu dia nak selidik lagi tu, jangan tidur. Jangan tidur sahabat. Ada yang tidur ke tu? Senyap je tu. Ni ada 105 orang ni. Mana tahu buka handphone je tapi tidur. Saya ni. Abenam, terima kasih. Khusyuk. Khusyuk tak apa Khusyuk ni macam mana khusyuk? Tengok end live dah. Sedar end live dah. Azman. Kadang-kadang berasa macam tulis, tapi pen jalan sendiri. Yang buat nota ni, tadi dia catat. Tengok dah ada tulis, pen jalan sendiri, pen tulis sendiri. Tu karamat dia. Itu karamat dia. Saja je sahabat ni. Ada makhluk lain tolong tulis. Biasalah tu, ngaji memanglah berat mata lah, inilah. Wallahu alam kan segar macam baru lepas mandi air terjun. Bismillah je mengantuk. Wallahu alam je segar. Biasa tak pengalaman macam tu, Abu? Biasa lah. Kan? Tadi segar sebelum ustaz datang. Baca doanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dan rasa macam tak tidur 8 hari. Dan berat mata, ya Allah, basuh muka pun lelap. Selam dalam gayung pun mata pejam. Kalau tongkat dengan batang mancis pun hilang mata hitam. Jangan main-main mengantuk waktu mengaji. Sebab tu sahabat, kalau ada kawan-kawan kita masalah tak boleh tidur, bawa dia masuk dalam majlis ilmu. Tu ubat dia. Siapa ada masalah tak boleh tidur, bawa datang duduk dalam majlis ilmu. Garanti tak sampai setengah jam dia akan tidur. Iya. Sungguh. Dia kata aku payah tidur. Mai. Aku nak bawa kau satu tempat, mudah kau akan tidur. Tak payah telan pil. Tak sampai 15 minit kau akan sangap dah. Okey, sambung balik. Sekurang-kurang bilangan itu 2. Maka jika Tuhan tu 2, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu. Sahabat, faham tak sakat ni? Ni ayat yang baru ni. Maka jika Tuhan tu ada 2, jika bukan suruh benarkan, fikir, timbang. Kalau Tuhan tu ada 2, jawabnya nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu.
Apa maksud setuju kedua-dua dan berselisih atau berselisih ni? Azman, apa maksud? Apa maksud setuju kedua-dua, berselisih kedua-dua ni? Jangan salah faham. Betul Kak Na. Ni Kak Na mengaji dah ni saja ni. Makna bersetuju ni makna memiliki kehendak yang sama. Maksud berselisih tu kehendak lain-lain. Tu tak ngam. Tak sama kehendak. Tak sama kehendak. Perasan tak kalau kita waktu bujang, waktu kita duduk seorang, ada tak berkelahi kehendak dengan sesiapa? Mana ada, ikut kita lah, nak makan ke, tak nak makan ke, nak makan Maggi ke, nak makan ikan masin ke, nak makan telur goreng ke, nak makan telur kicap ke. Tapi bila dah duduk dua orang, kehendak dah lain lah. Yang laki nak makan sardin, yang bini nak makan telur. Lain-lain dah. Bila dah ada dua, kehendak dah lain-lain. Itu tak apalah manusia. Ini masalahnya kalau dah ada dua Tuhan. Tadi saya dah bagi tahu. Tuhan ni kehendak dia mesti lulus. Makna yang nombor satu pun kehendak mesti jadi. Yang nombor dua pun kehendak dia mesti jadi. Okey, sekarang ni. Okey, lagi. Malam ni saya nak baca ni satu je. Ini pun dah cukup memeningkan dah kalau kita tak faham betul-betul. Okey. Maka jika Tuhan tu dua nescaya tak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu. Jadi harap dah tu. Makna bersetuju kedua-dua itu dengan makna memiliki kehendak yang sama. Patut catat lah. Patut dobit. Atau berselisih kedua-dua. Maksud berselisih kedua-dua apa? Memiliki kehendak yang tidak sama ataupun memiliki kehendak yang berbeza. Okey. Maka jika bersetuju kedua-dua, faham dah tadi? Maksud bersetuju tu memiliki kehendak yang sama. Maka jika bersetuju makna kedua-dua itu, makna kedua-dua Tuhan tadi, seandainya memiliki kehendak yang sama, kehendak yang serupa pada menjadikan satu makhluk, maka padanya tiga masalah. Jadi dia pecahkan kepada tiga masalah. Maksudnya begini, Abu. Kalau ada dua Tuhan, dengar baik-baik. Oi, tengok sini tu. Bila nak terang tengok tu. Kamu tulis. Kan kau tuliskan pemikiran kau, penumpuan kau empat lain. Ni nak terang kau tengok dulu. Macam tu cara mengaji. Waktu tok guru tu, ustaz tu nak terang, kita tengok dia. Sebab dia nak menyampaikan tu. Sebab kalau sambil dia terang, kita tulis, kita punya pemikiran dah tak fokus dah. Kita dah fokus pada apa yang kita nak tulis tu, nampak tak? Sambil-sambil ingat balik apa tadi dia cakap tadi. Betul? Jadi apa yang saya cakap tu kan korang tak dengar. Betul? Lepas tu bila Tok Guru cakap, kita dengar tu. Lepas tu dia kata, tulis. Macam tu cara dia. Faham? Lainlah kau ada magic. Dua-dua kau boleh fokus. Jarang ada orang macam tu. Okey. Maknanya begini. Ada dua Tuhan. Kehendak sama. Yang ni pun nak benda sama, yang ni pun nak benda sama. Yang ni pun nak buat benda sama, yang ni pun nak buat benda sama. Kehendak sama. Ini maksudnya bersetuju kedua-dua. Jadi dalam masalah bersetuju kedua-dua ni, pada nak menjadikan satu makhluk, ada dua Tuhan memiliki kehendak yang sama dalam nak menjadikan satu makhluk. Ni makhluk, satu makhluk. Yang si A pun nak jadikan handphone ni, yang si B pun nak jadikan handphone yang sama. Faham ni? Nak jadikan makhluk yang sama, bukan nak menjadikan makhluk lain-lain bukan nak jadikan handphone yang lain. Makna yang A pun nak buat handphone ni, yang B pun nak buat handphone yang ni juga. Itu maksud dia. Yang A pun nak buat handphone ni, yang B pun nak buat handphone ni. Kita tengok apa jadi. Apa jadi? Mari kita timbang dengan akal kita. Mari kita timbang dengan akal kita yang waras.
Maka dalam masalah bersetuju kedua-dua dalam nak menjadikan makhluk yang satu ni, terpecah kepada 3 masalah. Terpecah kepada 3 masalah. Jadi kita kena huraikanlah nanti. Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga. Mari kita masuk kepada masalah yang pertama dulu. Masuk kepada masalah yang pertama dulu. Yang pertama, maka padanya 3 masalah. Masalah yang pertama, bersetuju pada, maknanya bersetuju ni, dua-dua tadi lah, sama-sama bersetuju pada menjadikan satu makhluk. Jadikan satu makhluk, faham baik-baik perlahan-lahan. Menjadikan satu makhluk dalam satu masa. Maknanya, yang A nak buat handphone pukul 1 tepat, yang B nak buat handphone ni juga pukul 1 tepat. Memiliki kehendak yang sama, nak menjadikan makhluk yang sama dan pada waktu yang sama. Setakat ni faham tak sahabat? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala sekalian. Celah jawab sikit. Sian saya cakap seorang-seorang. Sementara saya nak tegur air ni. Faham, baru 2 orang faham. Ada orang 110, 2 orang je baru faham. InsyaAllah. Faham, Aiman. Faham, lagi. Baru 5 orang. Baru 4 orang. Baru 2. Baru 2. Baru 2 orang. Tak berapa cerak. Tak apa. Koho-koho lah. Koho-koho. Beranju. Faham? Baru 5 orang. Lagi. Ada 2 Tuhan memiliki kehendak yang sama, nak menjadikan satu makhluk yang sama dalam masa yang sama. Okey. Ayat ganu koho. Saya cakap campur-campur sebab saya dulu kawan orang Terengganu, kawan Kelantan, kawan Melaka, kawan orang Negeri Sembilan, kawan semua, kawan orang Pahang, kawan semua. Tu kadang cakap campur-campur. Kau ajak bunyi macam ni, kau ajak bunyi macam ni. Okey, tak apalah, asalkan faham. InsyaAllah tak apa yang baru join, tak apa. Terima kasih join. Sebab kuliah ni selalu diadakan, selalu diulang-ulang. Kitab ni selalu diulang-ulang banyak tempat. Jadi boleh follow lah. Kalau rasa bermanfaat boleh follow. Kalau rasa tak manfaat, memenuhkan follower betul, unfollow. Lain sangkut-sangkut pula dah. Dia mari dah, Tora datang lagi dah. Dah lain sangkut-sangkut pula dah. Time ni sabar je dah. Sabar. Pak Kamal, terima kasih. Yang share terima kasih, yang tap screen terima kasih. Okey, dah faham? Mari kita sambung. Ada 2 Tuhan memiliki kehendak yang sama, iaitu mana? Menjadikan satu makhluk yang sama pada waktu yang sama. Okey, apa jadi? Mari kita huraikan, mari kita bincangkan, mari kita sembangkan. Mari kita bincangkan. Maka yang paling mana tadi? Kedua-dua mana tadi? Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya. Jadi dalam masalah yang pertama ni tadi membawa kepada kedua-dua Tuhan tadi jadi lemah. Lemah ni lawan bagi kuat. Tadi dah bagi tahu sifat Tuhan mesti kuasa. Tiba-tiba dalam masalah ni yang pertama ni boleh membawa kepada Tuhan tu bersifat lemah pula. Situ dah akal tak boleh terima dah. Faham tak tu? Okey, teruskan lagi. Jadi kedua-dua Tuhan tadi lemah kedua-duanya pada membuat dan pada menjadikan jauhar fardi. Ni yang istilah kita yang tak pernah dengar ni. Baru kalau kita mengaji tauhid, baru kita dengar jauhar fardi. Tak apalah, ambil lah dulu, tulis dulu. Ambil dulu, tulis dulu. Nanti ulang lagi, lama-lama faham lah. Kalau hari ni kita baru mengaji, hari ni faham semua, nanyalah orang. Kesian orang duduk pondok tu 7-8 tahun mengaji pondok, nak faham kan. Kita baru setengah jam dah faham semua. Tak ke nanya punya kerja tu. Betul? Kawan tu sampai tinggal kampung, tinggal makwa, tinggal markah, tinggal gawe, tinggal hobi, tinggal motor, tinggal macam-macam lagi nak belajar.
5, 6, 7, 8 tahun baru faham. Kita setengah jam nak faham semua. Hai, nanya, kesian kawan. Bagilah Chan. Jadi adatlah kalau mula-mula tak faham. Okey. Namanya Jauhar Fardi. Jauhar Fardi ni iaitu mana? Ertinya benda ni makhluk lah. Jauhar Fardi ni makhluk, ingat. Jauhar Fardi ni benda baharu. Jauhar Fardi ni makhluk Allah. Jauhar Fardi ni makhluk ciptaan Allah yang asalnya tiada, bersifat baharu dan menerima binasa. Itu Jauhar Fardi ni. Benda yang sangat halus, sangat seni, yang tak terima bahagi. Punyalah seni, dahsyat seni dia, sampai tak boleh nak belah dua dah. Faham tak ni? Faham tak? Tersangat seni, dahsyat punya seni. Seni halus, bukan pendidikan seni. Seni halus sangat. Orang panggil apa? Atom. Kalau sains belajar sains apa? Atom. Atom kan bunyi bom lah Atom. Macam tu lah, ada tom-tom. Lebih kurang tu korang faham lah tu. Bukan pandai cakap orang putih. Tu. Halus sangat. Maknanya kalau ada satu biji batu, pecah lagi, pecah, sampai dah tak boleh nak pecah dah. Terlalu dahsyat seni dia tu. Itu namanya Jauhar Fardi. Okey, Jauhar Fardi. Okey, dalam nak menciptakan makhluk yang namanya Jauhar Fardi inilah akan terzohirnya kelemahan kedua-dua Tuhan tadi. Akan nyatalah kelemahan kedua-dua Tuhan tadi. Baik. Yang A nak buat Jauhar Fardi. Sekarang ni Jauhar Fardi ni ada satu je yang nak buat ni. Bukan nak buat 2 biji Jauhar Fardi, faham? Nak buat satu je, faham? Yang A nak buat Jauhar Fardi, yang B pun nak buat Jauhar Fardi juga. Pada masa yang serentak, masa sama. Maka kedua-dua Tuhan ni tadi lemah. Kenapa pula boleh lemah pula? Jawabnya, jaga ni jawapan ni. Kenapa pula boleh lemah? Jawabnya, kedua-dua Tuhan tadi tidak dapat meluluskan kehendak mereka. Kedua-dua Tuhan tadi tak boleh nak meluluskan kehendak mereka. Tak boleh nak menunaikan kehendak masing-masing. Yang nombor 1 tadi nak buat Jauhar Fardi tepat pukul 1. Yang nombor 2 tadi pun nak buat Jauhar Fardi yang sama pun tepat pukul 1. Maka dua-dua ni tidak tertunai kehendak dia. Kerana apa? Tengok tu, baca lagi sikit kan kita urai balik. Kerana tiap-tiap mana tadi? Yang halus. Ertinya benda yang sangat halus yang tak terima bahagi. Contohnya begini. Okey. Ada 2 batang pen. Kita ambil contoh mudah nak fahamkan masalah ni. Sahabat, boleh tak sahabat laju ke? Saya baca macam ni, laju ke? Laju ke, perlahan ke, mengantuk ke? Boleh? Okey je tak boleh. Beres je lah. Okey, beres. Okey. Ada 2 batang pen. 2 batang pen. Kita nak buat satu titik, satu dot dalam masa yang sama, serentak. Boleh tak 2 pen menghasilkan satu titik dalam masa serentak? Boleh tak? Dua pen, sahabat, kalau ada 2 batang pen, kita nak buat satu titik dalam masa serentak, boleh tak?
Tak boleh. Sepatutnya kedua-dua Tuhan tadi memberi bekas, betul? Sepatutnya lah, dah kata Tuhan tadi kan sifat Tuhan kehendak mesti lulus. Maka dalam masalah nak menciptakan makhluk yang nama jauhar fardi ni akan zahirlah kedua-dua Tuhan ni lemah. Sebab apa? Sebab kedua-dua ni tak lulus kehendak dia. Tak boleh, tak mungkin nak buat satu titik ataupun satu benda yang seni nak berkongsi nak berkongsi serentak. Kedua-dua Tuhan tadi nak berkongsi serentak, nak buat satu benda yang halus, yang seni, nak buat sama serentak. Tak boleh. Ataupun contoh yang senang nak faham. Pintu ada kunci tak? Ada kunci kan? Ada lubang kunci kan? Ada lubang kunci. Okey, Abu ambil sebatang kunci. Kamu siapa nama? Hafiz ambil sebatang kunci. Lubang kunci ada satu. Abu cakap, Hafiz, aku nak masukkan anak kunci ni dalam mak kunci. Aku nak masukkan anak kunci ni dalam mak kunci ni tepat pukul 1. Si Hafiz pun cakap, Hafiz pun macam tu juga. Hafiz pun nak masukkan anak kunci ni dalam mak kunci ni, dalam lubang yang sama ni. Hafiz pun nak masukkan pukul 1 tepat juga. Maka masing-masing standby. Jeng. 5, 4, 3, 2, 1. Masuk. Boleh tak? Boleh tak? Lepas tak dua-dua nak kunci ni dalam satu lubang ni? Jadi lulus tak kehendak kau kan? Lulus tak? Tertunai tak kehendak kau, Abu? Kalau kita tak apalah, dah kita makhluk lemah lah. Tak apalah kita lemah kalau dah makhluk. Ini masalah kita sedang bincang tentang tu. Boleh tak akal kita nak terima ada lemah pada Tuhan? Sini, masalah yang pertama ni, dalam masalah yang pertama ni membawa kepada perkara yang mustahil bagi Allah. Apa dia? Lemah pada Tuhan. Mana akal boleh terima ada lemah pada Tuhan? Puncanya tadi apa? Punca masalah tadi nak mengatakan Tuhan itu berbilang tu punca dia. Tu punca dia tu. Masalah yang buat lubang kunci, masalah yang buat dua batang pen nak menjadikan satu titik dia, punca masalah dia, terbit masalah-masalah tadi ada apalah? Adalah apa? Mengatakan Tuhan itu tak satu. Mengatakan Tuhan itu berbilang-bilang. Itulah timbullah masalah ni. Bila kita huraikan masalah ni, bincangkan masalah ni, dapat jawapan yang mustahil, dapat jawapan yang akal kita tak boleh membenarkan. Akal tak boleh membenarkan ada lemah pada Tuhan. Maka lemah pada Tuhan ataupun berbilang-bilang Tuhan ni, ada dua Tuhan ni, hukumnya mustahil. Sahabat boleh faham tak, sahabat? Boleh faham tak masalah ni? Kalau tak faham tak apa, jangan putus asa. Nanti kita mengaji lagi, kita ulang lagi. Boleh tak? Kak Na memanglah faham dia mengaji dah dia. Alhamdulillah Azman, alhamdulillah. Ismami nak kena gotan. Habis untuk sidang. Terima kasih hadir. Siapa cakap faham? Komen faham. Komen faham ke komen alhamdulillah. Tulis alhamdulillah dapat pahala sikit. Alhamdulillah ke masya-Allah ke. Ikutlah. Sambil-sambil nak lurukan pinggang. Faham. Alhamdulillah, terima kasih. Cuba bagi berinteraksi sikit kita ni. Hilang juga saya mengantuk. Alhamdulillah. Lagi kenapa ada rotan ustaz? Saja. Susuraya hadir. Terima kasih. Alhamdulillah. Rotan ni sebab budak-budak ni kadang dia terlelap. Jadi kita rotan lah macam ni. Yang tidur. Macam itulah contoh. Jadi tak jadi nak tidur, terperanjat dah sikit. Kalau dah tidur. Itulah sunnah Kita tengok budak-budak sekolah sekarang jadi rosak sebab apa? Di antara sebab lah, cikgu dah tak boleh guna rotan. Sebab itulah murid rotan cikgu. Sebab tu murid rotan cikgu, murid tumbuk cikgu, murid sepak terajang cikgu.
Itulah jadi. Kita tengok zaman nenek-nenek korang, zaman nenek-nenek korang, mak-mak kita ni, nenek-nenek korang ni, meskipun dia orang sekolah tak tinggi pelajaran, tapi sifat hormat, akhlak, masya-Allah, tabarakallah. Hormat yang tu, cakap lemah lembut yang tu. Tak berani nak maki hamun dengan guru. Sebab apa? Di antara yang mendidik mereka ni rotan. Meskipun dia tak pandai, tapi zaman sekarang ni ramai pelajar yang pandai, yang bijak, tapi biadab dengan guru dia. Sebab apa? Dah tak ada sifat hormat. Sebab tak takut dengan guru. Sebab tu rotan ni sunnah. Sunnah. Sebab tu kat rumah sunat gantung rotan. Jadi kawan-kawan, cuba cari dalam beg tu ada tak rotan. Kalau ada, beli. Tapi saya belum letak rotan tadilah. Ada tak rotan? Nak letak sekejap. Nantilah lain kali. Okey, faham Alhamdulillah. Jadi dapat natijahnya, kesimpulannya, kalau Tuhan tu berbilang-bilang pada masalah yang sama tadi, ada dua Tuhan memiliki kehendak yang sama, nak membuat satu makhluk yang sama dalam waktu yang sama, jawabnya mustahil. Akal tak boleh terima kerana membawa kepada adanya sifat lemah pada yang namanya tu Tuhan. Akal tak boleh terima sekali-kali ada sebarang jenis kelemahan pada yang namanya tu Tuhan. Okey. Masalah yang kedua. Sahabat, boleh tak teruskan lagi? Sahabat, kita boleh tak teruskan lagi? Masalah yang kedua, boleh tak? Tadi dia kata ada 3 masalah. Boleh? Okey. Okey, standby. Masalah kedua pula. Okey, jawab boleh. Jawab boleh ramai-ramai. Jawab boleh ramai-ramai. Rajin-rajin sikit. Belanja sikit, tulis. Boleh. Anak dah tidur. Masya Allah, bersungguhlah ngaji. Alhamdulillah. Terima kasih yang komen, terima kasih yang bagi respon, terima kasih. Jadi saya jadi seronok-seronoklah ada kawan-kawan bagi respon, alhamdulillah. Susu raya dari mana? Susu raya tadi dah sampai rumah ke belum? Boleh, alhamdulillah. Syawal Mamat. Syawal, kau ngaji TikTok Syawal? Mana di Syawal tadi? Wah, puah datuk kau Syawal. Syawal tu. Kau ngaji kat main TikTok Syawal Ada Ustaz. Kau kat mana tu Syawal? Mai sini. Okey, masalah yang kedua. Kalau ada dua Tuhan memiliki kehendak yang sama nak menjadikan makhluk. Kita tengok. Okey, masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu. Okey, sebelum kita lanjutkan masalah kedua, cuba kita fikir masalah yang pertama tadi. Masalah pertama tadi dikata kalau ada dua Tuhan, akan nyatalah lemahnya apabila sama-sama berkehendak nak menjadi satu makhluk yang namanya jauhar fardi pada masa yang sama. Cuba kita bayangkan kalau ada 10 Tuhan. Cuba bayangkan kalau ada 10 Tuhan nak menjadikan satu makhluk memiliki kehendak yang sama. Daripada 1 sampai 10 ni kehendak dia sama, nak menjadikan jauhar fardi pada pukul 1 tepat. Apa jadi? Boleh? Boleh tak? Kalau yang 2 tadi pun dah nyata lemah, kalau 10 lagi lah. Faham tak Bu? Kalau dah 2 pun tak jadi kerja dah. Kalau 2 pun tak lulus dah kehendak, tak boleh nak buat dah yang nama jauhar fardi dalam masa segentak tadi. Kalau ada 10, lagilah lemah. Lagilah membawa kepada banyak Tuhan yang akal kata mana boleh. Jadi banyak Tuhan ni dusta, banyak Tuhan mustahil, banyak Tuhan ni akal tak boleh terima. Okey, masalah yang kedua iaitu Tuhan, kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Ingat apa maksud bersetuju? Memiliki kehendak yang sama. Bijak anak-anak murid semua, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, subhanallah, ahsanul khaliqin. Bijak dunia, bijak akhirat. Alhamdulillah.
bersetuju pada menjadikan suatu makhluk atas jalan dulu dan kemudian. Atas jalan dulu dan kemudian. Okey Azman, dengar baik-baik Azman Jadi ini ada dua Tuhan. Tadi masalah yang pertama tadi, dua Tuhan memiliki kehendak yang sama, nak menjadikan satu makhluk yang sama dalam masa yang sama. Dah settle dah masalah tu. Dah dapat jawapan dah Dapat dah jawapan mustahil. Apa nama awak? Nama kau Luqman? Ya, nama Luqman. Nama Luqman macam pelik Betul ke Luqman nama? Luqman. Faham masalah pertama tadi Luqman? Ni ente siapa nama? Sufian. Faham? Ni siapa nama? Azrai. Faham? Ni ente? Noval. Abu. Faham Okey, boleh Ali. Faham boleh Ali. Jadi masalah kedua ni pula, dua-dua Tuhan itu bersetuju, maknanya memiliki kehendak yang sama pada nak menjadikan satu makhluk. Tapi beza dia dengan masalah yang pertama tadi. Masalah apa tadi? Masalah yang kedua ni nak menjadikan makhluk apa tadi? Menjadikan satu makhluk yang sama tapi atas jalan dulu dan kemudian. Dulu dan yang pertama tadi nak jadikan serentak. Nak buat serentak. Masalah yang kedua ni sama-sama nak buat rotan. Contohnya, yang nombor satu pun nak buat rotan, yang nombor dua pun nak buat rotan juga kehendak dia. Ini nama bersetuju, maknanya muafakat kehendak dia. Yang A pun nak buat rotan, yang nombor dua pun, yang B pun nak buat rotan juga. Tapi bezanya dengan masalah yang pertama ni, tadi, sekarang ni nak jadikan rotan ni atas jalan dulu dan kemudian. Dulu dan sama ada yang A buat dulu, B buat kemudian, ataupun B buat dulu, A buat kemudian. Seperti satu Tuhan menjadikan, makna satu Tuhan ni makna Tuhan yang pertama. Jangan iktikad Tuhan ada pertama kedua pula. Ini tadi dalil. Jangan tidur bu. Jangan salah faham. Nanti kau balik kampung kau cerita benda lain pula. Aku ajar benda lain, kau cerita orang kampung Tuhan ada 2-3 pula nanti kau. Jangan main-main. Kalau nak tidur ni dia boleh faham terpesong tu. Dia macam mama. Kau orang cerita lain, kau faham lain. Kau balik kampung, kau kata tu dulu ngaji kat pondok baru kata kau diri. Ustaz tu ajar tu Tok Pakir tu dia kata Tuhan ni ada dulu ada nombor satu mulu pula dah. Tak pasal-pasal aku ke dalam bu. Kau jangan main-main. Seperti satu Tuhan. Gurau ibu ngantuk bu, ngantuk. Ingat tak mengantuk ke? Seperti satu Tuhan menjadikan satu makhluk itu pada jam 10. Kita ambillah satu contoh tadi rotan ni ambillah satu contoh makhluk dalam kitab ni, buatlah contoh olok-olok konon-kononnya makhluk itu rotan ni. Yang A nak buat rotan ni pada jam 10. Pukul 10 malam. Dan yang satu lagi dah kata ada 2 tadi. Yang satu lagi yang B nak buat rotan ni juga, rotan yang sama. Abu tengok rotan ni. Rotan ni juga dia nak buat. Tapi apa? Menjadikan rotan ni tadi makhluk itu pada jam 11 pula. Nampak tak? Yang nombor 1 nak buat rotan ni pukul 10. Yang nombor 2 nak buat rotan ni juga tapi pukul 11. Apa jadi? Mari kita timbang dengan akal kita. Maka yang menjadi pukul 11 itu, makna Tuhan yang nombor 2 tu, yang kemudian yang nak buat kemudian tu. Faham tak Abu? Luqman, faham? Yang nak buat rotan ni yang kedua, yang nombor 1 tadi buat dah. Okey, contoh begini. Daripada tak ada rotan, kemudian yang pertama buat dah ada rotan. Yang pertama dah buat, ada dah rotan. Yang nombor 2 dah buat ke belum? Yang nombor 2 belum, tunggu giliran pukul 11. Dia relax, dia tunggu dulu. Pukul 11 pula dia nak buat rotan yang sama. Bukan nak buat rotan lain. Bukan nak buat rotan yang lain. Nak buat rotan yang sama. Boleh tak? Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh lah. Benda yang dah ada nak buat lagi tak
Bukan nak buat rotan lain. Kalau nak buat rotan lain boleh, tak ada masalah. Ni masalahnya nak buat rotan yang sama. Tadi kau kata faham. Lokman, ni masjid ni dah ada belum Lokman? Dah. Kita panggil kontraktor lain daripada planet Pluto. Kita panggil kontraktor daripada planet Pluto, suruh dia buat masjid ni juga. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan sebab dia lain-lain waktu, sebab benda dah ada. Tu jawapan dia. Dinamakan tahsilul dinamakan tahsilul hasil. Lokman ingat? Okey, buat lagi contoh sampai kau faham. Mak kau dah lahirkan kau belum? Dah. Mak, apa benda ni? Oh, kena warning apa pula ni? Nak promoting during. Oh, mungkin rotan ni kot. Mungkin lah. Okey. Kalau andai kata terputus, kan kejap lagi kita sambung. Biasa dia warning 15 minit. Okey. Mak dah lahirkan kan? Bila dah lahirkan? Bila dah lahirkan, maknanya nak suruh mak lahirkan lagi sekali boleh tak? Mana boleh? Sebab apa? Dah dilahirkan. Mustahil lah dah dilahirkan nak kena lahir lagi sekali. Kalau nak lahirkan sekali, adik, bukan kita. Itu namanya tahsilul hasil. Makna yang nombor 2 tadi tertunai tak dia punya kehendak? Yang nombor 2, Tuhan yang nombor 2 tadilah, konon-kononnya yang nombor 2 tadi tertunai tak kehendak dia? Tak tertunai. Sebab apa tak tertunai? Sebab apa tak tertunai? Sebab benda dah jadi. Kemudian akal boleh tak terima ada sifat lemah pada yang namanya Tuhan. Walaupun yang nombor 2 tadi, akal boleh tak terima ada sifat lemah pada yang namanya Tuhan? Tak boleh. Tu maksud dia. Tu maksudnya. Walaupun yang pertama tadi kehendak dia lulus, yang nombor 2 ni kehendak dia tak lulus, sedangkan dia dipanggil tu sedangkan dia dipanggil Tuhan, tapi kehendak tak lulus. Mana boleh? Mana boleh yang nama Tuhan kehendak tak lulus? Kehendak tak lulus tu bukan Tuhan. Sebab dah bagi tahu awal tadi, sifat Tuhan kehendak mesti lulus. Ni tiba-tiba ada pula Tuhan yang kehendaknya tak lulus. Mana akal boleh terima? Akal tak boleh terima. Faham tak tu? Itu dah kena sekali warning. Ni tak tahulah. Yang kena ban sudah. Kena ban nanti saya buka alih akaun lain. Maka lemah ia. Nampak? Jadi ertinya mendapatkan makhluk yang sudah ada. Nak buat makhluk yang dah siap, mana boleh? Nak buat ni hujung gaduh. Ada nama hujung gaduh. Janganlah gaduh saya. Ada nama jom gaduh macam-macam dia orang. Ahlan wa sahlan jom gaduh. Tak sedap pula bunyi Assalamualaikum, jom gaduh. Macam mana tu? Kau bagi salam, lepas tu ajak gaduh. Macam-macam sahabat ni menggembirakan. Tak apa. Jom gaduh. Marilah kita mengaji, jom gaduh. Ajak mengaji, lepas tu ajak gaduh pula dah. tak saya tak gaduh sangat-sangat. Jom gaduh, lepas tu kita kahwin. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam. Ahlan sahabat sudi singgah. Terima kasih singgah. Semua yang singgah dalam majlis ilmu ni semua orang baik-baik. Semua orang yang dipilih oleh Allah. Betul? Tahu dalam dunia ni ada berapa bilion manusia? Ada berapa bilion manusia sekarang ni? Tengok ni, 83 orang ni yang dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, ahsanul khaliqin. Itulah kata insan pilihan Allah ni tak ramai. Sebab tu ada doa kan, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami ni dalam kumpulan yang sedikit. Sebab yang kata yang baik, yang bagus ni sikit. Yang duduk dalam program yang baik-baik ni sikit. Yang duduk dalam program yang lara-lara banyak. Yang duduk dalam program-program maksiat banyak. Sebab tu kita bertuah bila Allah letakkan kita dalam kelompok yang sedikit ni. Alhamdulillah.
Ertinya mendapatkan makhluk yang sudah ada. Mana boleh. Nak buat makhluk yang dah ada, mustahil lah. Akal tak boleh terima. Ada pun nak membuat makhluk lain boleh. Kalau nak buat makhluk lain, boleh. Nak buat makhluk yang sama, mustahil. Dipanggil apa tu Abu? Tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Okey. Maka lemah ia dan apabila lemah yang kemudian itu, yang dahulu itu pun lemahlah juga. Bila yang nombor 2 tu Tuhan tadi tu, yang nombor 2 tu panggil Tuhan tak? Dia duduk dalam geng Tuhan tak? Dipanggil kategori Tuhan tak yang nombor 2 tu? Tuhan lah, kan kata ada 2 tadi. Jadi akal kita boleh ke nak menerima ada sifat lemah pada yang namanya Tuhan walaupun yang nombor 2? Boleh tak? Tak boleh lah. Mana boleh ada sifat lemah pada Tuhan? Lagi satu pula, bila dikatakan yang nombor 2 ni lemah, Tuhan yang nombor 2 lemah, terpalit tak yang nombor 1? Terpalit tak yang nombor 1? Terpalit lah, sebab perkataan Tuhan tu termasuk yang nombor 1. Contoh macam ni, Abu dia tak boleh angkat meja tu. Abu ni manusia. Kita manusia dah. Tiba-tiba ada orang kata, lemah betul lah manusia ni. Masuk tak kita? Nampak tak? Tapi tak apalah, kita manusia memang lemah. Ini cerita pasal tu, mana boleh, mustahil lah. Begitu dalil akal ni. Dah tahu dalil nakli, dah tahu dalil Quran, disokong pula dengan dalil akal. Lagi tambah kuat, lagi tambah teguh. Maka apabila lemah keduanya itu, nescaya tidak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Maksudnya begini, kalau dah Tuhan tu tadi lemah, boleh tak wujud alam ni? Boleh tak kita ada sekarang ni? Boleh tak ada Kalau Tuhan tu bersifat lemah, tadi kan kita dah bincang masalah ni membawa kepada lemahnya Tuhan, betul? Baik, kalau dah Tuhan tu bersifat lemah, boleh ke ada kita? Luqman, boleh? Tak bolehlah wujud kita. Tak bolehlah wujud alam ini. Tak bolehlah ada segala sesuatu. Walaupun sebutir zarah takkan wujud, walau sebutir zarah, seandainya Tuhan itu bersifat lemah. Begitu. Maka lemah keduanya itu nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini. Dan iaitu, jaga iaitu tu, jaga iaitu tu. Dan iaitu Tuhan tu lemah dan tidak menjadikan, tak mendapat, makna tak dapat sesuatu daripada makhluk ini, hukumnya mustahil. Nak kata makhluk ni tak wujud sebab Tuhan lemah, mustahil. Akal tak boleh terima. Sebab apa akal tak boleh terima nak kata makhluk ni tak wujud sebab Tuhan lemah? Jawabnya kerana makhluk ini ada dengan musyahadah. Makhluk ni dah ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Pandangan mata kita. Mudah faham. Musyahadah kat sini maknanya pandangan mata kita ni. Ni mata kita ni, biji mata kita ni tak cukup dengan yang asal, tambah pula mata palsu ni, mata tambahan. Dah nengok ni, mana makhluk nampak ni, ada ni makhluk ni. Macam mana kita nak kata Tuhan tu lemah? Adanya makhluk ni lah bukti yang Tuhan tu bersifat maha kudrat kan, sifat kudrat kan. Apa maksud sifat kudrat? Apa peranan sifat kudrat? Menjadikan makhluk. Jadi adanya makhluk inilah bukti yang Tuhan bersifat kudrat. Adanya kita inilah bukti yang Allah Ta'ala tu bersifat kuasa. Jadi nak kata Tuhan tu lemah, mustahil lah. Akal tak boleh terima nak kata Tuhan tu lemah, sebab dah ada bukti yang dia tu bersifat dengan maha kuasa. Begitulah Bu. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu jua, tidak berbilang-bilang. Kalau begitu dapat lagi jawapan hasil daripada siasatan yang kes yang nombor 2 ni. Dapat jawapan apa Bu? Dapat jawapan apa? Mustahil Tuhan tu berbilang-bilang. Bahkan wajiblah, mestilah, sungguhlah, yakinlah, jazamlah, Tuhan itu mesti bersifat satu, mustahil berbilang-bilang. Begitulah ngaji tauhid ni. Dia nak kena fikir. Boleh
Faham ya sahabat ni? Kalau tak faham pun tak apa. Sabar mengaji sahabat, jangan lari. Anda kata ada yang tak faham, ada yang baru singgah, niat nak belajar, jangan lari, jangan lari. Satu masa kita akan faham insya-Allah. Satu masa Allah akan bagi kita faham. Allah sedang uji sejauh mana kesungguhan kita nak mencari ilmu. Setiap kesungguhan kita, kepentingan sahabat korbankan sekarang ni adalah demi agama. Hukum akli, hukum akal, musyahadah maknanya penyaksian dengan mata. Pukul 12 ke atas lagi banyak ilham dapat. Ilham banyak dapat. Mata ni Waalaikumsalam. Okey? Cukup sekadar. Boleh berehat sahabat. Okey, kita tutup dulu. Tutup dulu majlis. Lepas tu korang kalau nak sembang-sembang lebih kurang 2-3 patah boleh. Kita tutup dulu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Tandalah muka surat berapa tadi? Muka surat 48 lah. Kita berhenti muka surat 48 pada masalah yang ketiga. Tanda. Nanti insya-Allah ada masa lapang ataupun minggu depan kita akan sambung balik sini. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang hadir, yang sudi hadir, yang sudi singgah, terima kasih banyak yang support, terima kasih yang Allah saja yang membalas budi baik kalian semua, membalas segala kebaikan, kebajikan kalian semua yang terlibat dalam kelas pengajian kita pada malam ni. Meskipun yang dah keluar daripada tadi, ada yang masuk keluar. Ada buku tu, cuba tengok dekat dalam tu, beg kat bawah tu. Beg kat bawah tu, cuba tengok. Mana tadi? Beg kat bawah. Tu. Cuba tengok kat beg tu. Cuba tekan beg tu. Tadi saya ada letak dalam tu. Klik je beg tu. Nanti scroll tengok ada barang macam-macam barang tu. Beli kitab, lepas tu yang lain-lain tu pun beli sekali. Gurau. Tapi betul. Tak guna. Tapi tak tahulah stok ada lagi ke tidak. Sama-sama. Jadi saya doakan sahabat-sahabat semua yang selalu follow kuliah live saya, yang mana saya ni tak adalah ilmu, tak pandai, tak alim, tak bijak, tak berapa nak faham. Jadi kalau ada salah silap, kekurangan tu, sahabat tak faham tu, saya minta ampun, maaf banyak-banyaklah. Saya bukan ahli dalam ilmu tauhid ni. Boleh tahu sikit-sikit Allah Ta'ala pinjamkan faham. Jadi Allah niatnya, hajatnya besar, modalnya kecil. Niatnya besar, hajatnya besar, modalnya kecil. Tapi mudah-mudahan Allah pandanglah. Mudah-mudahan Allah pandang menjadi asbab, jadi jasa. Mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan untuk agama, untuk umat. Kita tak boleh tolong kawan-kawan kita dengan wang ringgit, dengan harta benda, dengan kekayaan. Kita kongsikanlah apa yang kita ada sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting mudah-mudahan Allah jaga hati kita daripada memiliki niat yang menjadi asbab amalan kita, walau sebesar mana pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua sentiasa diberi nikmat taufik oleh Allah, bersungguh-sungguh mengaji, bersungguh-sungguh belajar kerana Allah, bersungguh-sungguh untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadah hati kita, memperbaiki ibadah zahir kita, anggota kita. Mudah-mudahan bersungguh-sungguh, tidak berputus asa, tidak tidak mengalah, tidak tertewas dengan hasutan nafsu syaitan yang selalu berkempen agar kita berhenti daripada menuntut ilmu. Jangan. Tidak ada istilah rugi
bagi siapa-siapa pun yang duduk dalam majlis ilmu yang baik, yang betul. Tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah buang masa, selagi niatnya duduk mendengar mengaji itu ikhlas kerana Allah. Kerana apa? Dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu taala meskipun dia tak faham. Dia termasuk dalam golongan kekasih-kekasih Allah. Dia mendapat redha dan rahmat daripada Allah, mendapat maghfirah daripada Allah. Dia masuk dalam kelompok orang-orang yang menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, insya-Allah, Allah akan lahirkan di kalangan kita, keturunan kita besok Allah akan lahir di kalangan kita. Kalau tak kita, anak kita. Kalau tak anak kita, cucu kita, cicit kita, ciak kita, insya-Allah akan Allah jadikan anak-anak yang soleh, orang yang soleh, orang yang soleha, orang yang alim, orang yang bertakwa, insya-Allah. Berkat daripada kesungguhan kita tu. Faham apa? Sebab tu tak ada istilah sia-sia. Kadang-kadang kita kata sia-sialah aku mengaji, tak faham, tak pandai, baik aku berhenti. Itu sebenarnya psycho daripada nafsu, psycho daripada syaitan yang sangat-sangat benci dengan orang yang menuntut ilmu, kerana orang yang menuntut ilmu ni mendapat petunjuk daripada Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Syaitan nafsu tak suka kita jumpa jalan yang baik. Syaitan suka kita ni tertipu, mudah ditipu. Na'udzubillah min zalik. Lebih-lebih lagi ni masalah akidah. Mengaji akidah ni lagilah menjadi musuh syaitan. Sebab tadi di awal tadi saya dah bagi tahu, syaitan ni, iblis ni, dia berusaha untuk menyesatkan, merosakkan akidah. Tiba-tiba kamu semua ni pula, kalian semua ni pula nak belajar ilmu untuk mempertahankan akidah. Jadi dia punya halangan, dia punya cabaran tu lain macam sikit. Faham tak ni Abu? Jadi kita doa pada Allah, apa pun kita doa pada Allah, sebab kita tak ada punya apa-apa. Kita minta kepada yang mempunyai segala-galanya. Mudah-mudahan kita ni, muka-muka kita ni yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak leka, banyak lupa, banyak lalai ni, banyak larau ni, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat belas kasih sayang Allah, dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah, selalu hadir dalam majlis mana-mana majlis ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur oleh Allah, dimurahkan rezeki yang halal yang berkah. Mudah-mudahan jadi orang yang diluaskan rezeki, kaya raya, yang beriman, yang bertakwa, boleh tolong agama, boleh bantu perjuangan agama, boleh bantu orang fakir miskin, boleh bantu orang-orang yang memperjuangkan agama, boleh bantu anak yatim, boleh bantu fakir miskin. InsyaAllah mudah-mudahan dengan harta yang luas tadi mempermudahkan urusan kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, boleh menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain untuk beribadat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa dan hajat-hajat kamu semua, antum semua. Hajat yang tersurat, hajat yang tersirat, hajat yang tak boleh nak diluahkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui apa kehendak kita, apa keperluan kita sedia kala lagi telah diketahui oleh Allah. Maka yang baik-baik moga dikabulkan oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang diuji dengan sakit, pelbagai masalah, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu, dengan keberkahan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah membantu kita menyelesaikan pelbagai permasalahan yang berlaku dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Wajib kita bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang hati sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sentiasa bersangka baik dengan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun, kerana Allah sayang kepada orang yang bersangka baik. Allah sayang dengan orang yang suka bersangka baik dengan Allah. Sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli qudri utha wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dah pergi tidur. Kang korang tutup lampu kipas ni, saya nak rehat sekejap sini. Boleh? Dah.
Bangunlah, aku tunggu ni. Nak suruh aku angkat aku bawa atas katil. Ha? Sahabat, terima kasih sahabat. Terima kasih sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. Terima kasihlah. Jomlah sembang-sembang. Jom sembang-sembang, jom sekejap. Ya Allah. Sama-sama. Sama-sama cinta sufi. Aziah Kamis. Ros Lihan join, terima kasih. Halim Hud, terima kasih singgah. Tok sidang kita Abih Man. Terima kasih Isma.